Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih 900 ahli pertubuhan warga emas dan warga emas menyertai Majlis Khatam Al-Quran 77 kali khatam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77. Majlis berlangsung di Masjid Al-Amirah Al-Hajah Mariam, Jerudong. Antara yang hadir Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis disusuli dengan pelancaran dan penyampaian buku kenang-kenangan rancangan Khatam Al-Quran dan Majlis Khatam Al-Quran tahun 2019 hingga 2023. Kerjasama antara ASEAN dan Institut Penyelidikan Ekonomi untuk ASEAN dan Asia Timur (IRIA) melalui sukan memberi nilai tambah ke arah memelihara, mempromosi dan menghidupkan semula sukan dan permainan tradisional. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menyatakan perkara tersebut semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai Sukan ke-7 AMMS 7 di Chiang Mai, Thailand. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad juga menegaskan kerjasama tersebut berperanan penting ke arah mempromosikan identiti budaya, memupuk hubungan, semangat kemasyarakatan, perpaduan dan keterangkuman di rantau ini. Mesyuarat 3 hari yang berakhir Sabtu lalu dihadiri oleh jemaah Menteri ASEAN yang bertanggungjawab ke atas sukan dan wakil peringkat tinggi serta Timbalan Setiausaha Agung ASEAN bagi Komuniti Sosio-Budaya ASCC, manakala Timor Leste sebagai pemerhati. Juga diadakan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN plus Jepun dan mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN plus China. Festival Makanan Tradisi dan Kebudayaan Daerah Belaid 2023 diungkayah ke arah memelihara dan mengekalkan khazanah warisan kebudayaan dan makanan tradisi puak-puak di daerah berkenaan agar terpelihara dan tidak pupus. Festival dirasmikan di Pusat Insani Seria, Daerah Belaid. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Ahmad Nizam bin Datu Paduka Haji Ismail, Timbalan Setiausaha Tetap, Perundangan Antarabangsa dan Penyelidikan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Dengan tema Kebudayaan dan Makanan Tradisi Kampung, festival dianjurkan oleh Badan Kebajikan para penghulu mukim, ketua-ketua kampung dan ketua-ketua rumah panjang daerah Belaid Pekerupa dengan kerjasama pejabat daerah Belaid. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebagai usaha dan inisiatif ke arah memetarabatkan khazanah warisan kita, khususnya makanan tradisi yang terdapat di daerah Belaid, agar tidak dilupakan atau pupus di telan zaman, terutama sekali kepada generasi muda. Memang tidak dapat dinafikan bahawa makanan tradisi kita ini mempunyai nilai yang tinggi terutama sekali daripada segi kualiti dan keenakannya. Sebagai salah satu usaha pendekatan Hall of Nation bagi menyampaikan mesej mengenai kepentingan keharmonian keluarga untuk mengatasi segala cabaran dan gejala sosial, kemarin Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM mengadakan sambutan Hari Keluarga Kebangsaan. Acara diadakan di Perkampungan Sukan, Kompleks Stadium Negara Hasanah Bolkiah, Brakas. Hadir Dr. Siti Nurhalbi binti Haji Wasal Felah, pemangku Setiausaha Tetap,
Kemasyarakatan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara pengisian sambutan ialah senam aerobik dan aktiviti permainan. Dalam temubual bersama RTB yang dipertua Majlis Kesejahteraan Masyarakat menyatakan institusi keluarga yang bahagia dan sempurna berperanan penting bagi menangani isu-isu sosial serta melahirkan masyarakat yang bukan sahaja berkualiti tetapi mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Memang ada ciri-ciri lain yang perlu seperti agama, adat itu perlu. Tapi yang mustahak itu sebagai foundation, tapi yang mustahak satu di dalam keluarga itu mesti ada komunikasi antara semua ahli keluarga. Lagi satu saya sarankan meluangkan masa untuk keluarga. Kami mendidik anak-anak kami itu untuk bersatu bekerjasama sesama sendiri sebelum kita ni menunjukkan arah kurang macam mana keadaan keluarga sendiri dan macam mana kebahagiaan keluarga sendiri. Sebagai keluarga, sama ada daripada suami ataupun isteri, perlulah meluangkan masa bersama dengan anak-anak kerana masa bersama dengan anak-anak adalah sangat berharga. Forum dan kem belia 5P yang diadakan di Indonesia memberi peluang kepada para peserta dari negara-negara ASEAN untuk memfokuskan matlamat pembangunan mampan. Diadakan sehingga 7 September, program memberi peluang kepada para belia ASEAN untuk membincangkan 5 tunjang utama, antaranya kemakmuran, perkongsian dan keamanan. Para peserta yang menyertai program-program tersebut meninggalkan negara kemarin. Mewakili negara Brunei Darussalam ke program berkenaan ialah Awangku Izzat Ryan bin Pengiran Haji Ahmad Sufri, pelajar Prayu 2 dan Awang Haji Muhammad Zul Faisal bin Haji Omar Ali, pegawai pendidikan dari Maktab Sains Paduka Seri Begawan Sultan. Program akan memberi peluang para belia untuk berinteraksi dan memahami kepelbagaian budaya melalui program pertukaran budaya. I'm also hoping to able to broaden my perspectives and views regarding the topics centered around sustainability and ecotourism. Bagi memberi pendedahan kepada belia dalam fotografi dan menarik minat belia-belia kampung, Majlis Perundingan Mukim dan Kampung MPMK Lamonin dengan kerjasama Pertubuhan Fotografi Negara Brunei Darussalam mengadakan bengkel fotografi bagi belia-belia daerah Tutong. Bengkel sehari itu diadakan di Balai Raya Gong 3 Lamonin, daerah Tutong. Lebih 20 peserta menyertai bengkel tersebut. Bengkel yang diadakan sempena Hari Belia Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-18 itu antara lain bertujuan mendedahkan para belia kepada bidang fotografi. Melaluinya, mereka akan mempelajari teknik-teknik penggambaran dan seterusnya mengenalkan mereka kepada budaya dan tradisi negara Brunei Darussalam. Pemegang-pemegang sijil halal dan permit halal di negara Brunei Darussalam diingatkan agar sentiasa mematuhi peraturan-peraturan dan peruntukan-peruntukan di bawah Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005, termasuk kehendak-kehendak dan syarat-syarat pensijilan halal yang ditetapkan oleh Majlis Ugama Islam Brunei. Peringatan itu dikeluarkan selepas Majlis Ugama Islam Brunei membatalkan sijil halal yang dikeluarkan kepada Sri Kandi Cafe and Restaurant Kitchen Pastry Cawangan Lambak berkuat kuasa pada 31 Ogos 2023. Pembatalan tersebut adalah berikutan pelanggaran terhadap syarat pensijilan halal yang ditetapkan oleh Majlis Ugama Islam Brunei yang melibatkan penggunaan 4 batang berus yang diperbuat daripada bulu khinzir di premis penyediaan makanan syarikat terbabit. Kes tersebut disiasat di bawah Bab 37 Perintah Sijil Halal dan Label Halal 2005. Jika sabit kesalahan, akan dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 2 tahun atau denda tidak melebihi RM8,000 atau kedua-duanya sekali.
Kementerian Hal Ehwal Agama juga mengingatkan kepada pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk dan barang gunaan di negara ini supaya sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk dan barang gunaan import yang dijual kepada orang ramai dengan memastikan produk-produk yang halal dan suci tidak bercampur dengan produk-produk tidak halal. Berikutan aduan daripada orang awam, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian kawalan makanan halal Jabatan Hal Ehwal Syariah mengadakan pemeriksaan terhadap produk berus pembersih jenama Skito Clean yang dijual di salah sebuah premis perniagaan di negara ini. Berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan mendapati produk berus pembersih jenama Skito Clean diperbuat daripada bulu khinzir. Bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah mengarahkan pengurus premis berkenaan untuk mengasingkan semua produk berus pembersih jenama Skito Clean dengan serta-merta dari tempat penjualan umum. Kementerian Hal Ehwal Agama mengingatkan kepada pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk dan barang gunaan di negara ini supaya sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk-produk dan barang gunaan import yang akan dijual kepada orang ramai di pasaraya atau kedai masing-masing dengan memastikan produk-produk yang halal dan suci tidak bercampur dengan produk-produk yang tidak halal. Beralih ke berita luar negara. Jepun melanjutkan pinjaman berjumlah $100 juta untuk membantu pembentukan semula sektor elektrik Jordan. Bantuan merupakan sebahagian daripada sokongan Tokyo terhadap pembaharuan yang turut disokong oleh dana kewangan antarabangsa IMF. Kenyataan dikongsikan oleh Menteri Luar Jepun Yoshimasa Hayashi semasa mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Jordan, Ayman Safadi. Jepun merupakan salah sebuah negara yang menyumbangkan lebih $4 bilion ke Jordan dalam bentuk pinjaman, bantuan dan sokongan teknikal dalam tempoh beberapa dekad kebelakangan ini. Perbincangan bagi pakej baharu bantuan ekonomi diadakan April lalu semasa lawatan Raja Jordan ke Tokyo. Bantuan antara lain untuk membiayai loji penyah garaman utama di Laut Merah yang bertujuan membantu menangani kekurangan air yang kronik di negara itu. Taufan Haikui yang membadai tenggara Taiwan menggesa ke semua wilayah dan bandar untuk membatalkan beberapa buah kelas dan mengisytiharkan hari cuti untuk pekerja. Turunan hujan berterusan dan angin kencang turut menggesa pembatalan semua penerbangan dengan ribuan orang terpaksa dipindahkan. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen juga menyarankan orang awam untuk tidak keluar rumah. Taufan Haikui melanda Taiwan buat pertama kali dalam tempoh 4 tahun. Sementara itu, pasukan tentera setempat juga mempergiatkan usaha bagi menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir dengan mengerahkan anggota tentera ke kawasan terjejas. Setakat ini, 70 laluan feri penumpang di wilayah Fujian Timur China dihentikan akibat Taufan Haikui. Di Spanyol, turunan hujan berterusan menyebabkan beberapa tempat dilanda banjir. Di Madrid, Datuk Bandar setempat menyarankan para penduduk untuk kekal berada di rumah. Agensi Kaji Cuaca Kebangsaan juga melanjutkan amaran merah bagi Bandar Madrid sehingga Bandar Cadiz di selatan. Sementara di pesisir Castellón, anggota bomba menyelamatkan penduduk yang terperangkap dalam kenderaan mereka selepas banjir melanda. And advising them not to use vehicles. Sukan bersempena memperingati penubuhan Kelab Perkhidmatan Awam kali ke-33 tahun. Petang kemarin, kelab tersebut mengadakan perlawanan akhir badminton. Perlawanan berlangsung di Dewan Badminton Kelab berkenaan Kampung Mentiri. Dua perlawanan akhir dipertandingkan iaitu regu lelaki dan regu campuran. Acara tersebut antara lain bertujuan untuk menyatukan persaudaraan dalam kalangan para ahli kelab berkenaan.
Riadah bermotosikal sempena sambutan Jubli Perak Perkhidmatan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Daerah Tutong di Hasrat bagi menambah pengetahuan keselamatan jalan raya semasa menunggang motosikal. Riadah bermula dari hospital berkenaan menuju ke daerah Tempurung. 13 penunggang motosikal menyertainya terdiri daripada pegawai-pegawai dan kaki tangan hospital berkenaan serta keluarga. Riadah antara lain bermatlamat mewujudkan kebersamaan warga hospital dalam menganjurkan pelbagai aktiviti. Bagi meningkatkan kesedaran mengenai pernafasan mulut, para pelajar pergigian tahun 3 Universiti Brunei Darussalam UBD menganjurkan larian amal kempen kesedaran pernafasan mulut. Larian amal dibahagikan kepada 2 kategori iaitu larian fun run 3 km dan larian sejauh 5 km. Antara yang hadir Profesor Kenneth Kok, Dekan Institut Sains Kesihatan UBD. Acara diadakan di Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah UBD. Sky Vision BN dan Radio Control Aero Modeler Brunei Darussalam petang kemarin menganjurkan aktiviti RC Funfly Brunei Darussalam 2023. Aktiviti tersebut diadakan di kawasan Tanah Lapang RPN Kampung Lambakanan. Dengan adanya acara Funfly di Hasrat dapat memperkenalkan dan mempromosikan Radio Control Aero Modeler sebagai hobi di negara Brunei Darussalam untuk mendedahkan kemahiran pilot-pilot Radio Control Aero Modeler Brunei kepada orang awam dan juga untuk mengisi cuti persekolahan serta berkongsi pendapat dan pengalaman. So harapan untuk dapat komuniti RC Modeler ini berkumpul and then dapat kami itu menaik taraf sukan ataupun hobi ini di negara Brunei Darussalam. Maksudnya untuk lebih meramaikan lagi untuk orang join ataupun pandai ataupun berminat dalam RC Modeler Brunei Darussalam ini.